Salam sejahtera. Saya Dr. Rainer Bintangkui dari SK Kerukan Kuala Penyu akan membentangkan kajian saya pada hari ini yang bertajuk Kesan Penggunaan Minecraft bagi tajuk Perimeter dan Luas terhadap Pencapaian dan Motivasi Murid Tahun 5. Sebagai pendahuluan, pengintegrasian TMK atau Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam bidang pendidikan, terutama dalam PDP atau pengajaran dan pembelajaran, adalah penting bagi mencetus pelaksanaan PDP berasaskan teknologi bagi menggalakkan berlakunya PDP aktif dan berkesan, merangsang dan meningkatkan pemahaman murid terhadap sesuatu subjek, mencetus keterlibatan dan penghayatan murid terhadap PDP, serta menjadikan murid lebih terlibat secara aktif dan bermotivasi dalam PDP. Dengan itu, permainan digital merupakan suatu bentuk TMK yang berupaya dan berpotensi mentransformasi PDP. Terdapat 4 permasalahan yang dihadapi yang membawa kepada pelaksanaan kajian ini. Yang pertama adalah murid lemah dalam penguasaan konsep perimeter dan luas sehingga memberi kesan kepada pencapaian murid dalam matematik. Permasalahan yang kedua pula adalah murid mengalami miskonsepsi terhadap konsep perimeter dan luas. Ini adalah kerana murid biasanya atau lazimnya diajar secara serentak. Kedua konsep ini biasanya diajar secara serentak, menyebabkan murid menganggap bahawa perimeter berhubung secara langsung dengan guru. Selain guru lebih mengutamakan penghafalan formula penyelesaian berbanding pengetahuan konseptual perimeter dan luas. Murid juga cenderung menggunakan langkah penyelesaian yang sama, serta pendekatan PDP oleh guru yang masih mengamalkan kaedah konvensional menyebabkan murid kurang bermotivasi semasa PDP. Justru bagi menangani masalah tersebut, permainan digital Minecraft dicadang sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi, iaitu Minecraft merupakan sebuah permainan digital bercirikan sandbox, di mana aktiviti manipulasi dalam Minecraft berpotensi memperkukuh konsep matematik. Kajian lepas menunjukkan bahawa Minecraft berpotensi merangsang dan menyokong pembelajaran murid, serta berpotensi memperkukuh penguasaan konsep perimeter dan luas, serta meningkatkan motivasi murid terhadap PDP. Terdapat 2 objektif kajian dalam kajian ini, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam min markah pencapaian ujian pasca antara murid yang menjalani PDP, perimeter dan luas menggunakan Minecraft dengan murid yang menjalani PDP, perimeter dan luas menggunakan kaedah konvensional. Manakala objektif kajian yang kedua pula adalah mengenal pasti tahap motivasi murid terhadap PDP, perimeter dan luas kesan penggunaan Minecraft. Hipotesis kajian pula terbahagi kepada yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah pencapaian ujian pra dengan min markah pencapaian ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Hipotesis nol yang kedua pula adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah pencapaian ujian pra dengan min markah pencapaian ujian pasca bagi kumpulan rawatan. Manakala hipotesis nol yang ketiga pula adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah pencapaian ujian pasca bagi kumpulan kawalan dengan min markah pencapaian ujian pasca kumpulan rawatan. Kaedah kajian merupakan kaedah kuantitatif dengan reka bentuk kajian, kuasi eksperimen ujian pra dan ujian pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Melibatkan 30 orang murid tahun 5 dari sebuah sekolah rendah di daerah Kuala Penyu sebagai sampel kajian. Dan sampel kajian ini dipilih melalui pensampelan kluster di mana 14 orang murid terdiri daripada kumpulan kawalan dan 16 orang murid terdiri daripada kumpulan rawatan. Terdapat 4 langkah bagi prosedur kajian yang dilaksanakan selama 7 minggu oleh guru matematik yang sama untuk kedua-dua kumpulan. Langkah yang pertama adalah pelaksanaan ujian pra, disusuli dengan pelaksanaan kajian, iaitu PDP selama 4 minggu. Seterusnya, langkah yang ketiga adalah pentadbiran ujian pasca, manakala langkah yang keempat adalah pelaksanaan atau pemberian soal selidik kepada kumpulan rawatan. Instrumen kajian terdiri daripada ujian pra, ujian pasca, serta set soal selidik, Instructional Material Motivation Survey.
Ujian pra dan ujian pasca terdiri daripada 15 item respons terhad yang dibina berpandukan JSU Matematik tahun 5 bagi tajuk perimeter dan luas. Ujian pra digunakan untuk mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dalam tajuk perimeter dan luas. Manakala ujian pasca pula digunakan untuk mengenal pasti sama ada terdapat peningkatan pencapaian oleh murid setelah diberikan intervensi. Ujian pasca ini menggunakan item yang sama dengan ujian pra, namun diubah sesuai dari segi susunan item. Set soal sedik pula digunakan untuk mengenal pasti keupayaan Minecraft untuk meningkatkan motivasi terhadap PDP, perimeter dan luas. Dan set soal sedik ini diadaptasi pada Keller 2010 melibatkan 13 item yang menggunakan skala Likert 5 nilai skor yang digunakan untuk mengenal pasti tahap motivasi murid berdasarkan 4 konstruk iaitu perhatian, relevan, keyakinan dan kepuasan. Ujian pra dan ujian pasca ditentukan kesahan melalui kesahan muka dan kesahan kandungan. Manakala set soal sedik ditentukan kesahannya melalui kesahan muka dan juga kesahan kandungan. Kebolehpercayaan ujian pra pula ditentukan selepas pelaksanaan kajian rintis dan ini dilakukan berdasarkan tahap persetujuan antara penilai di mana dua orang guru matematik telah bertindak sebagai penilai dan hasil persetujuan tersebut ditentukan berdasarkan nilai Cohen-Kappa. Analisis item turut dilakukan bagi menilai, memperbaiki dan meningkatkan kualiti item. Dan di samping itu, analisis item juga digunakan untuk memperbaiki kebolehpercayaan dan kesahan instrumen. Dan terdapat dua perkara utama yang diambil kira dalam analisis item, iaitu indeks kesukaran item serta indeks diskriminasi item. Kebolehpercayaan soal sedik pula ditentukan berdasarkan nilai Cohen-Kappa dan didapati bahawa kebolehpercayaan soal sedik adalah 0.83 di mana nilai ini menunjukkan bahawa item atau instrumen tersebut adalah baik dan boleh diterima. Analisis data. Objektif kajian yang pertama dianalisis menggunakan statistik inferensi iaitu ujian T2 kumpulan sampel tak bersandar dan digunakan bagi mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan signifikan dalam minmarkah pencapaian ujian pasca. Manakala objektif kajian yang kedua pula dianalisis berdasarkan statistik deskriptif iaitu mean dan sisihan piawai yang digunakan untuk mengenal pasti tahap motivasi murid terhadap PDP, perimeter dan luas kesan penggunaan Minecraft. Tahap motivasi murid terhadap PDP, perimeter dan luas kesan penggunaan Minecraft pula ditentukan berdasarkan set soal selidik yang menggunakan skala Likert 5 nilai skor dan tahap motivasi tersebut ditentukan berdasarkan mean yang diperolehi daripada interpretasi tahap motivasi berdasarkan skor mean. Berikut ditunjukkan bagaimana Minecraft digunakan dalam penyelesaian masalah perimeter dan luas, di mana susunan blok 3D digunakan untuk membentuk poligon di dalam Minecraft. Ini akan mencetus pelaksanaan aktiviti hands-on yang interaktif dan menghiburkan, serta menggalakkan pelaksanaan aktiviti belajar sambil bermain. Dapatan kajian. Bagi hipotesis nol yang pertama, hipotesis nol gagal ditolak, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan, membuktikan bahawa murid mengalami peningkatan markah pencapaian yang minima apabila menjalani PDP, perimeter dan luas menggunakan kaedah konvensional. Bagi hipotesis nol yang kedua pula, hipotesis nol ditolak, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan, yang bermakna murid mengalami peningkatan markah pencapaian yang optimum apabila menjalani PDP, perimeter dan luas menggunakan Minecraft. Manakala hipotesis nol yang ketiga pula, hipotesis nol ditolak, iaitu terdapat perbezaan signifikan dengan murid mengalami peningkatan markah pencapaian yang optimum apabila menjalani PDP, perimeter dan luas menggunakan Minecraft. Bagi tahap motivasi murid pula,
tahap motivasi murid telah meningkat dan berada pada kedudukan tahap motivasi tinggi, iaitu 4,29, seperti yang ditunjukkan dalam paparan berikut. Sebagai perbincangan, pencapaian murid dapat ditingkatkan secara optimum melalui penggunaan Minecraft, dan juga motivasi murid terhadap PDP, perimeter dan luas meningkat kesan penggunaan Minecraft. Dan ini berlaku kerana pelaksanaan aktiviti penyelesaian masalah yang dilakukan atau berlaku secara hands-on, persekitaran pembelajaran yang interaktif menggalakkan penglibatan aktif murid dalam PDP, elemen hiburan dan keseronokan meningkatkan lagi motivasi murid terhadap PDP, perimeter dan luas, membantu dalam memvisualisasi konsep perimeter dan luas dengan lebih baik, serta persekitaran pembelajaran lebih responsif dengan murid mudah mendapat maklum balas segera terhadap apa yang mereka lakukan. Dan sebagai kesimpulan, penggunaan Minecraft dalam PDP, perimeter dan luas ini berupaya meningkatkan pencapaian murid dalam matematik, menjadikan persekitaran pembelajaran lebih menarik dan interaktif, serta meningkatkan motivasi murid terhadap PDP. Sekian sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.